A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara, pemanis kalam. Selamat datang awal bismillah pembuka bicara. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul pada kali ini bagi memeriahkan program Kembara Ilmu bersempena dengan persidangan pengurusan pendidikan Pengetua Sekolah Menengah Sarawak kali ke-57. Majlis juga ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi hadir ke program kita pada pagi ini. Semoga dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan akan dapat memberikan 1001 manfaat dalam program kita. Para hadirin, sebelum memulakan ceramah, suka untuk saya berkongsi terlebih dahulu mengenai pengisian program kita pada pagi ini. Untuk makluman, pada pagi ini kita akan mendengar 2 slot ceramah yang akan disampaikan oleh penceramah jemputan kita. Pada slot yang pertama, ceramah akan disampaikan oleh Encik Suhaimi bin Mohtar yang merupakan Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman Kuching, merangkap pengerusi Persatuan Pengetua-Pengetua Cemerlang Sarawak. Manakala slot yang kedua akan disampaikan oleh Encik Hairul Hamzi bin Baharudin yang merupakan Ketua Jabatan Pengurusan Kepimpinan Jabatan Pendidikan Institut Aminuddin Baki, Cawangan, Sarawak. Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, kita akan bergerak ke slot yang pertama terlebih dahulu. Sebelum saya menyerahkan majlis kepada penceramah kita, boleh kiranya saya memperkenalkan terlebih dahulu penceramah kita pada pagi ini. Beliau merupakan anak kelahiran Bagan Serai, Perak dan telah mendapat pendidikan rendah di Sekolah Kebangsaan Matang Gerdu, Bagan Serai. Beliau kemudiannya meneruskan pendidikan menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kurau pada tahun 1986 sehingga 1990 dan kemudiannya di Sekolah Menengah Kebangsaan Alang Iskandar pada tahun 1991 sehingga 1992. Seterusnya, beliau meneruskan lagi pengajian ke peringkat yang lebih tinggi di Universiti Putra Malaysia pada tahun 1993 sehingga 1997 dan menuntut dalam jurusan Bachelor Pendidikan PBMP. Beliau juga turut menggulung segulung ijazah sarjana pendidikan pengurusan pendidikan di Universiti Pendidikan Sultan Idris pada tahun 2007. Beliau mula berkhidmat sebagai guru akademik biasa antara tahun 1997 sehingga 2007 di Sekolah Menengah Kebangsaan Simanggang. Kemudian menjawat jawatan penolong kanan kokurikulum sekitar tahun 2007 sehingga 2010. Dan pada tahun 2010 hingga 2013, beliau menjadi guru akademik tingkatan 6 di Sekolah Menengah Kebangsaan Simanggang. Tidak lama selepas itu, beliau telah bertukar ke PPD Simunjan dan memegang jawatan sebagai pegawai SIP Plus School Improvement Partner pada tahun 2014. Seterusnya, beliau menjawat jawatan sebagai pengetua di SMK Oya Dalat pada tahun 2015, SMK Serian 2016, SMK Sungai Maung 2017 sehingga 2020 dan kini sebagai pengetua SMK Tunku Abdul Rahman bermula dari tahun 2021 yang lepas. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita menjemput Encik Suhaimi bin Mohtar untuk menyampaikan ceramah bagi slot 1 yang bertajuk Sinergi Bimbingan Kepimpinan Cemerlang. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih pengacara majlis yang saya hormati Pengerusi Persatuan Pengetua Sekolah Menengah Sarawak bahagian Mekah, Cikgu Lester, dan Pengerusi Cikgu Dogani, barisan pengetua serta penolong kanan yang saya hormati. Alhamdulillah, pada pagi ini saya akan cuba berkongsi tentang tajuk sinergi bimbingan kepimpinan cemerlang. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniah dan sabar kepada semua yang berada di dalam Dewan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita sama-sama diberkati dan dilimpahi rahmat agar apa yang mungkin saya dan tuan-tuan kita kongsikan bersama nanti mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk makluman tuan-tuan, Kembara Ilmu 2022 ini sebahagian daripada pengisian
persidangan pengetua Sekolah Menengah Sarawak yang kita jangkakan akan berlangsung pada pertengahan September. Dan saya tak jangka juga bahawa saya yang akan memulakan siri-siri perkongsian dalam persidangan pengetua bagi tahun 2022. Dan saya diberi kepercayaan untuk berkongsi tentang sinergi bimbingan kepimpinan cemerlang. Dan apa yang saya ingin kongsikan ini mungkin tuan-tuan pun telah tahu, telah lihat dan telah menjalaninya pun. Okay, next slide. Okay, pemimpin cemerlang. Yang berada di hadapan saya ini semuanya pemimpin cemerlang. Untuk menjadi seorang pemimpin yang cemerlang, mestilah mempunyai berwawasan yang dapat menentukan hala tuju. Sebagaimana yang tuan-tuan tahu, di semua sekolah, di semua organisasi, tak kisahlah di sekolah rendah, di sekolah menengah ataupun di PPD, sampailah ke peringkat kementerian pun, kita mempunyai hala tuju. Sebagai seorang pemimpin yang cemerlang, pertama kali kalau kita diberi jawatan, apakah hala tuju yang kita ingin lihat? Apakah hala tuju yang kita ingin tetapkan di organisasi kita? Sebagai pengetua, sebagai penolong kanan, kita bersama-sama, pengetua dan penolong kanan tadi mesti bersama-sama menetapkan hala tuju. Kita tak perlu cerita sebelum ini orang ini buat ini, buat ini. Oh, saya kena baiki ini, kena baiki itu, baiki ini. Kita dapat saja satu-satu organisasi itu, kita terus menetapkan hala tuju kita sendiri berdasarkan apa yang kita lihat, berdasarkan apa yang kita tahu tentang sekolah tersebut. Kita tak perlu nak letakkan sandaran, oh orang ini sebelum ini buat ini, buat itu, buat ini. Tak perlu kita tetapkan. Kita sebagai ketua dan penolong kanan, sebab saya dimaklumkan dalam dewan sekarang ini pengetua dan penolong kanan. Jadi bila kita dapat sesuatu organisasi itu, kita terus letakkan hala tuju kita bersama pengetua dan penolong kanan. Tapi di sini saya tak pastilah penolong kanan satu ataupun, tapi yang paling penting jawatan kuasa pengurusan sekolah itu. Kita sama-sama menetapkan hala tuju, barulah kita sebarluaskan kepada ahli-ahli yang lain. Hala tuju yang bagaimana? Hala tuju yang dapat difahami, dihayati dan diterima secara kolektif. Kalau kita lihat hala tuju yang ingin kita bawa itu, mestilah semua ahli kita fahami. Contohnya kita kata sasaran SPM kita hendak mencapai GPS 2.0 contohnya. Jadi semua orang kena tahu dan kena faham bagaimana nak capai apa yang kita hasratkan itu. Kita nak co-curriculum kita capai ini dan ini. Jadi semua orang kena faham. Tak boleh kita sebagai pengetua atau penolong kanan kita saja yang tahu kita nak capai tersebut. Dan ialah mesti dihayati. Maksudnya semua warga daripada pengetua, kalau boleh sampai pengawal keselamatan di sekolah pun dapat menghayati apa yang ingin kita capai di organisasi kita. Dan hala tuju tersebut mestilah diterima secara kolektif. Maksudnya kita rancang, bukan kita seorang saja yang merancang, tetapi kita war-warkan kepada semua anggota ahli dalam kita punya organisasi. Next slide. Okay. Seterusnya, pemimpin cemerlang seharusnya berani keluar dari zon selesa. Semalam saya dimaklumkan oleh PPD Daro, ramai dalam kalangan penolong kanan di sini masih ragu-ragu nak mohon MPQL. Sampai hari ini dalam slot kedua saya kata akan diceritakan tentang MPQL. Tapi ialah kalau ada 1 tahun atau 2 tahun lagi ataupun yang dah nak hampir bersara, kita taklah nak suruh pergi MPQL.
Tapi yang masih ada sekurang-kurangnya 5 atau 6 tahun lagi berkhidmat, kalau dah memang layak, mohon untuk pergi kursus kepengutuan itu, saya amat mengalu-alukanlah. Kita tak boleh sentiasa berada di zon sekarang ini saya dah penolong kanan. Ramai juga dalam kalangan pengutua yang baru-baru ini. Hari ini saya selaku pengurusi pengutua Cemerlang Sarawak juga nak maklumkan agar yang dah jadi pengutua itu mohonlah jadi pengutua Cemerlang. Macam saya terkidut rakan pengetua saya, Cikgu Mastura, baru dapat jadi pengetua Cemerlang, tapi tahun depan nak pencen. Itu yang saya baru nak cadang-cadang buat program dengan SMK Muka. Jadi kita harapkan tuan-tuan apabila menjawat sesuatu jawatan itu, jangan terus rasa selesa. Mohonlah, sambunglah belajar dan rebutlah apa yang masih kita dapat. Rebut jawatan itu bukannya rebut untuk dapat naik pangkat, seronok dapat naik pangkat tuan-tuan. Tetapi kalau tuan-tuan lihat siapa yang nak bimbing sekolah, siapa yang nak meneraju sekolah, kalau bukan tuan-tuan yang berada di hadapan saya sekarang. Kalau tuan-tuan kata takut nak dihantar jauh, tuan-tuan, saya dari Perak diposting ke Sarawak, dari Semenjang diposting ke Oya, tuan-tuan. Sedangkan masa tersebut di Semenjang, di Sri Aman tu ada banyak sekolah kosong sebagai pengetua, tapi dihantar jauh juga. Kalau tuan-tuan lihat dulu penolong kanan saya, cikgu tawaran disuruh jadi pengetua, dihantar ke Batang Ikan. Saya rasa bukan senanglah nak pergi ke Batang Ikan tu. Kalau saya dari Semenanjung lihat, memang agak sukarlah. Dan sekarang Cikgu Tawan selalu cerita dengan saya, siapa yang nak ganti dia di Batang Ikan? Tuan-tuan lah yang berada di hadapan saya. Jadi kita sebenarnya harus keluar daripada zon selesa. Sama juga kita berada di sekolah, kita tak boleh rasa apa yang kita capai sekarang itu telah cukup selesa. Cikgu Semester tunjukkan dengan saya semalam CGPA STPM 2.85, betul lah kalau 2.85 dari 2.6. Jangan kita selesa dengan 2.85. Kita kena naikkan lagi. Kita kena lihat lagi pencapaian yang lebih hebat. Untuk makluman, kalau SMK Saribas yang agak baik, untuk makluman fikir tingkatan 6 Saribas itu guru SMK Simanggang juga dulu. Jadi bagaimana setiap tahun, untuk makluman Saribas itu dah 4 tahun terkebelakang mempunyai pencapaian yang hebat itu. Cuma baru tahun ini STPM dibuat program pengumuman keputusan STPM dan dijemput pelajar-pelajar Cemerlang. Sebelum ini tak ada. Jadi kalau kita lihat apa sahaja yang kita capai sekarang ini tuan-tuan, memang kita rasa dah selesa, dah rasa seronok, tetapi sebenarnya masih ada banyak ruang untuk ditambah baik, termasuklah diri kita. Kalau kita rasa sekarang seronoknya jadi penolong kanan, seronoknya jadi pengetua, banyak lagi ruang-ruang lain yang tuan-tuan yang sama juga diri saya boleh kita tingkatkan. Okay, next. Okay, segala masalah yang dihadapi harus dijadikan cabaran. Dan tuan-tuan, sebagai pemimpin Cemerlang di satu-satu organisasi, kita mesti bertemu dengan masalah. Kita akan bertemu dengan cabaran, dugaan. Duduk elok-elok di Oya, dihantar ke agama ikan. Nanti kembali apa? Tak minta pun, tuan-tuan. Saya duduk selesa di SMK Sungai Maung, walaupun semua orang tak nak pergi ke SMK Sungai Maung kerana sekolah amanah. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan cerita TS25, sekolah amanah ni berpuluh kali ganda lagi dia punya susahnya untuk ditadbir. Tetapi itu ialah satu cabaran, satu pengalaman baru yang sebenarnya mungkin orang lain tak berpeluang untuk rasa.
Kalau tuan-tuan rasa susahnya TS25, untuk maklumat tuan-tuan, TS25 tu saya boleh anggap baru dalam 10% saja berbanding dengan sekolah amanah. Itu belum lagi tuan-tuan lihat kalau International Baccalaureate macam SMK Sungai Tapang, untuk maklumat tuan-tuan. Jadi apa saja masalah yang kita hadapi di dalam organisasi kita, kita kena lihat baliklah. Sebagaimana slide saya yang mula-mula tadi tentang hala tuju. Bila kita nak menetapkan hala tuju, mesti kita akan bertemu dengan masalah. Dan masalah-masalah itu kita kena anggap dia sebagai satu cabaran. Tak ada kita berada di mana-mana sekolah saja tuan-tuan, kita tak dapat bertemu dengan cabaran. Misalnya saya sering bercakap, berbual dengan pengetua sekolah Tun Fatimah terbaik Malaysia yang SPM baru ini 0.84 dia punya CGPA, GPS sekolah 0.84. Hari Khamis ini semua pengetua-pengetua yang hebat itu akan saya kumpulkan di Kuching. Tak dapatlah Cikgu Masrurah saya nak kumpulkan di muka. Untuk maklumat, semua sekolah-sekolah hebat Malaysia akan berkumpul di Kuching hujung minggu ini. Saya bawa mereka ke Kuching, ke PPD Kuching sempena hari terbuka PPD. STF, Merong Mahawangsa, Alustar, Sains Perlis, SMK Geliga dari Terengganu, Kelantan tak dapat datang. Sultan Abu Bakar, Aminuddin Baki Kuala Lumpur, Paya Rumput dari Melaka, dari Negeri Sembilan, hampir semua, dan termasuk SMK Tampari dari Sabah berkumpul di Kuching. Jadi sebenarnya itu pun satu cabaran tu juga kepada saya lah, nak bawa pengutua-pengutua cemerlang Malaysia ini berkumpul di Kuching. Dan saya tak tahu bagaimana nak layan mereka, sebab mereka punya keinginan, untuk maklumat tuan-tuan, untuk melihat di Kuching itu. Jadi inilah yang kita anggap sebagai satu cabaran kepada diri kita. Bagaimana nak mengurus manusia di sekolah. Bukan sedikit tuan-tuan, cabaran itu kalau nanti dalam slide seterusnya kita akan lihat apa cabaran-cabaran khususnya berdasarkan tema persidangan kita pada tahun ini, mendepani norma baharu. Next. Seterusnya, pemimpin adalah pakar strategi yang memiliki sense of mission. Jadi tuan-tuan, kita sebagai pemimpin cemerlang ini di sekolah, tuan-tuan, saya anggap semua orang cemerlang di sekolah, tuan-tuan. Kalau kita tak cemerlang, kita tak disuruhlah jadi pengetua, tak disuruhlah jadi penolong kanan. Tak ada orang yang tak cemerlang nak disuruh jadi penolong kanan, akan hancurlah sekolah. Jadi tuan-tuan, kita sebagai pemimpin ini kadang-kadang kita mempunyai sense of mission. Kita ada satu rasa, kita ada satu perasaan bagaimana nak mencemerlangkan sekolah. Kita sendiri sahaja yang tahu, macam Cikgu Semester beritahu saya petang semalam, kita sendiri sahaja yang tahu apa yang kita nak buat dengan sekolah kita. Sebab bila kita berada sehari dua, seminggu, kita terus dapat rasakan apa yang kita nak laksanakan di sekolah, apa keutamaan yang kita nak buat di sekolah. Misalnya Cikgu Tawaran cerita dengan saya malam tadi, kali pertama balik semula ke Oya, saya betulkan kipas sekolah, saya betulkan lampu di sekolah. Ya tuan-tuan, kita dapat lihat hari ini exam STPM, kalau kipas dan lampu tu tidak dibaiki, bagaimana murid kita di sekolah itu akan rasa bersedia untuk menjalani peperiksaan. Ini yang dikatakan sebagai sense of mission. Walaupun kecil tuan-tuan, walaupun kecil, tetapi dia amat bermakna kepada murid kita. Walaupun dia kecil, tapi amat bermakna kepada guru kita. Contohnya kalau kita lihat di bilik guru, lampunya malam, airconnya tak pernah diservis. Kalau sekali kita buat sebagai pemimpin di sekolah tuan-tuan, guru kita akan rasa, oh,
prihatinnya kita sebagai pemimpin di sekolah. Walaupun kecil tuan-tuan. Jangan kita anggap kita kena buat satu yang besar, yang penat, yang memerlukan modal. Kadang-kadang kita tak perlu modal besar. Bagaimana kita nak menarik perhatian untuk staf ataupun ahli-ahli organisasi kita melaksanakan sesuatu perkara. Yang kedua, memiliki kecekapan merangka strategi. Tuan-tuan, sebagai seorang pemimpin di sekolah, kita harus mempunyai kecekapan untuk merangka strategi. Tuan-tuan, merangka strategi itu bergantung kepada diri kita, bergantung kepada jenis sekolah. Saya di Oya lain caranya, saya di Serian lain lagi caranya, bila masuk ke Sungai Maung lain lagi. Sebab pertama, untuk maklumat, kalau saya pergi dari Semanggang, majoriti kaum Iban, pergi ke Oya majoriti Melanau, pergi ke Serian majoritinya Bidayuh, pergi Sungai Maung 98% pelajar dan gurunya Cina. Sekarang ini saya berada di SMK Tunku Abdul Rahman, 99% orang Melayu. Jadi kena lihat strategi yang berbeza-beza. Tak boleh guna strategi yang sama. Strategi yang saya gunakan di Oya boleh terbaik PT3, terbaik SPM, terbaik STPM, boleh Johan olahraga bahagian muka untuk kali pertama. Itu saya di Oya. Dan strategi itu tak boleh berkesan di Serian. Hanya mampu olahraga saya buat di Serian, Johan bahagian Serian, Johan Hoki Sarawak, terbaik STPM Serian. Tetapi untuk SPM dan PT3 tak mampu. Cuma boleh lahirkan pelajar STPM Sains Bumi Putera straight A, 4 flat. Tapi mempunyai strategi-strategi yang berbeza. Tapi bila pindah ke Sungai Maung, itu saya rasa paling seronok sekali. Boleh sampai JPS 4.3 straight A plus, tuan-tuan, boleh 5-6 orang untuk SPM. Namun strategi yang saya gunakan tak semestinya pengetua yang selepas saya itu boleh guna. Tuan-tuan, kita fikir strategi sendiri yang kita boleh tarik orang lain untuk bekerja bersama-sama dengan kita. Sebagai seorang pemimpin, kita mesti boleh mempengaruhi orang lain untuk bekerja bersama-sama dengan kita. Mempengaruhi itu maksudnya kita boleh ajar, boleh pujuk orang tersebut, dan boleh jelaskan tadi matlamat hala tuju kita boleh difahami oleh subordinat kita. Kalau kita seorang saja yang faham, kita seorang saja yang boleh lihat laluan itu, memang tak dapat ke mana-mana, tuan-tuan. Jadi sebagai pemimpin yang cemerlang, kita kena rangka strategi yang kita fikirkan yang boleh dibuat oleh semua orang. Dan saya yakin kalau tuan-tuan mempunyai kecekapan merangka strategi ini, tuan-tuan, kecekapan merangka strategi ini bukannya datang daripada pemikiran, tuan-tuan. Kita boleh baca, kita boleh lihat, kita boleh dapat daripada orang lain. Sebagaimana saya beritahu dengan Cikgu Sylvester, contohnya petang semalam saya datang pukul 12.30 hari. Sepatutnya kalau petang semalam rakan pengetua free, sebenarnya kita boleh ada satu sesi PLC. Kita boleh bincang secara santai, tapi dalam pagi ini tak dapatlah. Sebab kalau petang semalam kita boleh duduk sama-sama. Mungkin selepas ini tuan-tuan boleh rancang untuk bahagian muka. Sebagaimana saya buat di bahagian Kuching, setiap kali minggu pertama hari Jumaat, setiap bulan minggu pertama kita ada satu PLC bersama rakan-rakan pengetua. Sembang santai tetapi berfokus. Misalnya cerita tentang kewangan sekolah. Minggu hadapan cerita tentang bagaimana sasaran SPM. Minggu seterusnya bincang tentang apa. Tuan-tuan, kita kongsi sedikit saja, tetapi mungkin apa yang kita kongsikan itu tak berlaku di sekolah orang lain. Kalau dia menarik, dia bagus, kita akan boleh bawa ke sekolah kita.
Ini yang sepatutnya berlaku dalam kepimpinan cemerlang di sekolah. Jadi semasa minum di kantin, pengetua penolong kanan, ketua bidang, jangan berlaku pengetua datang habis cikgu lari. Ini yang kita tak mahu di sekolah. Ataupun penolong kanan duduk, pengetua bangun, ketua bidang hilang. Jadi sepatutnya satu tim, satu pasukan yang sangat kuat perlu dibentuk untuk merangka strategi. Dan strategi ini tuan-tuan perlu sentiasa ditambah baik. Yang ini dipanggil sebagai kecekapan merangka strategi. Dan seterusnya untuk mencapai misi dan matlamat pendidikan. Setiap kali kita berbincang di sekolah, kita kena fikirkan apa strategi-strategi yang akhirnya boleh memberi kecemerlangan dan kemenjadian anak murid kita. Kita tak mahu di sekolah, kalau jawatan kuasa pengurusan tu ada beberapa pasukan. Guru pun ada pasukan-pasukannya. Ada yang membantah, ada yang nak ikut. Jadi strategi inilah yang perlu dibaiki agar kita mempunyai satu pasukan yang kuat di sekolah, yang mempunyai maklumat, yang memahami strategi, memahami hala tuju yang ingin kita capai. Next. Seterusnya, pemimpin sepatutnya menjadi perancang yang berkesan. Dan sebagai pengetua, sebagai penolong kanan, kita mempunyai, kita haruslah menjadi perancang yang berkesan. Tak semestinya yang kita rancang itu berjaya, tuan-tuan. Yang kita rancang itu, yang inilah yang sentiasa kita kena bincangkan dari semasa ke semasa. Nanti saya akan sentuh slide yang seterusnya tentang perancangan yang berkesan tu bagaimana. Bila saya kata tadi, dari awal mungkin kita dah jumpa setiap hari dengan penolong kanan, berbincang. Ada tadi cikgu, tuan lagi baru cerita dengan saya, tak sempat nak cerita taklimat jumpa dengan guru. Untuk maklumat, saya tahun ini baru sekali saja taklimat pagi dengan guru-guru. Tetapi semua strategi, semua matlamat, semua hala tuju kita dalam grup Telegram, dalam grup WhatsApp. Kita dah kongsikan dengan ibu bapa. Untuk makluman, kalau sekolah saya, setiap kelas tu ada grup ibu bapa, ada grup murid. Dan matlamat-matlamat apa yang ingin kita capai. Kadang-kadang kalau kita ambil taklimat pagi tu, tuan-tuan, itu pada pandangan saya lah, kita ambil taklimat pagi, kadang-kadang dia akan mengganggu. Contohnya waktu itu saja cikgu 2 masa free, selepas tu dia akan waktu sampai balik. Kalau kita ambil taklimat itu 1 masa, maka habis waktu rehat dia. Jadi yang ini kita lihat sebagai kecekapan kita mengatur strategi dan hala tuju kita di sekolah. Sebab kalau kita dah lihat kebajikan guru itu tadi kita atur dengan baik, apa yang kita ingin sampaikan, kita ada saluran ataupun channel yang lebih berkesan, bagus lagi kita guna channel tersebut. Daripada kita panggil kadang-kadang taklimat sampai 1 jam tetapi hasilnya tak ada. Okey, jadi ini yang dikatakan sebagai perancang yang berkesan. Kecualilah tuan-tuan, kita ada satu taklimat yang perlu bersemuka, perlu kita kumpul semua guru, ataupun sesuatu yang kalau kita mesej, kita hantar dalam Telegram, dia tak akan dapat faham, dia tak boleh faham. Contohnya, kita buat catch-up plan dulu. Catch-up plan tu kalau kita bagi dengan guru kita secara Telegram, satu sekolah pun tak pandai buat. Nak letak TP1, TP2, apa, sampailah TP4 macam mana, siapa yang kita nak sasarkan, maka itu perlu taklimat. Itu perlu taklimat. Itu saya bagi contoh yang memang perlu taklimat. Tetapi kalau kita hanya nak balurkan, guru mesti datang awal, mesti balik lebih daripada masa, saya rasa tak perlu kita taklimat lah.
Itu pada pandangan saya bila mengurus sekolah. Sebab ada perkara yang tak perlu kita lihat, kita perlu kumpul semua guru. Okey, next. Kapan merangka strategi untuk mencapai misi dan matlamat pendidikan. Kita cakap merangka strategi. Tuan-tuan, untuk kita merangka strategi di sekolah itu, PSO ini tuan-tuan, Plan Strategik Organisasi, kita kena lihat betul-betul PSO yang ada di sekolah kita itu. Adakah perancangan kita itu betul-betul boleh dibuat ataupun sekadar atas kertas sahaja? Sebab saya ada pengalaman jadi SI Partner Plus. Banyak sekolah, banyak guru besar, banyak pengetua bila ditanya tentang PSO, memang letak atas meja berabuk, tak pernah buka, tak pernah lihat semula. Jadi sebagai pemimpin di sekolah, jangan pengetua saja yang lihat perkara ini. Biasanya pengetua kalau ditanya, datang Nazir, datang SIP, tanya PSO, fikir satu tak tahu, ketua bidang tak tahu, semua penolong kanan tak tahu. Malah tuan-tuan, guru jangan kata lagi lah, memang entah kami tak pernah lihat pun. Jadi tuan-tuan, bila buat PSO, Plan Strategik Organisasi, kalau boleh semua orang tahu. Dan buat PSO bukannya nak terlalu gah yang sampai kadang-kadang tak dapat kita capai, tak dapat nak dicapai. Buatlah PSO yang kita rasa kita mampu laksanakannya dan kita dapat capai dengan hasrat. Contohnya, kalau kita kata matlamat strategik itu berpijak di bumi nyata lah. Saya bagi contoh, dulu saya di Oya, Cikgu Benedict ada, Cikgu Tawaran ada. Saya beritahu, tahun ini kita hantar atlet olahraga ke Daro 29 orang sahaja kita hantar. Tapi kita dapat 32 pingat emas. Cuma tuan-tuan, strategiknya di situ, kita tahu dah kita ada berbelas acara. Kalau jurulatihnya 3 orang, memang tak akan dapat capai. Itu strategi yang kita buat. Jurulatihnya, kalau latihan pecut itu, sekurang-kurangnya ada 2 orang jurulatih. Tapi kalau tuan-tuan lihat, kita nak capai olahraga Johan bahagian. Saya di Serian pun sama. Sekarang saya di Tunku Abdul Rahmat, tahun ini baru mula ada sukan pun, sama keadaan tu berlaku. Kalau kita rancang, kita nak Johan, kita nak menang, atlet kita ada 80 orang, tapi jurulatihnya 3 orang, macam mana kita nak latih tuan-tuan? Tak akan dapat kita latih. Jadi sama dengan pembesaan juga tuan-tuan. Kalau kita kata untuk subjek bahasa Melayu layak sijil dengan sejarah itu, kalau saya di Sungai Maung, saya di Tunku Abdul Rahman, kita guna semua guru sejarah di sekolah. Kita guna semua guru bahasa Melayu di sekolah. Tuan-tuan, di Sungai Maung layak sijil daripada 74%. Tapi boleh sampai sebelum saya keluar 88%. Sebab tuan-tuan kena ingat, 95% pelajar Chinese. Saya ada 3 kelas peralihan, pelajarnya 120 orang. Dari tingkatan 1 tak boleh baca sampai tingkatan 5. Akhirnya yang gagal itu SPM 12 ataupun 10 orang saja. Sama juga SMK Tunku Abdul Rahman. Mula saya masuk, saya lihat yang tak boleh baca itu tuan-tuan hampir 50 orang. Tetapi tahun lepas yang gagal bahasa Melayu 4 orang sahaja daripada 50 orang yang tak boleh membaca. Bukan sahaja saya yang menghadapi masalah itu, saya yakin tuan-tuan pun melihat perkara yang sama. Sebab ini berlangsung kerana gagalnya program Linus di sekolah dahulu, yang kesannya kita berhadapan dengan pelajar tingkatan 4 dan 5 sekarang ini. Namun tuan-tuan, gunakanlah contohnya semua guru bahasa Melayu.
sekurang-kurangnya dapat membantu pelajar tingkatan 4-5 yang tak boleh membaca itu, termasuk guru sejarah tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Gembelingkan satu sekolah itu untuk layak sijil. Itu perkongsian apa yang saya laksanakan lah. Kalau SMK Tunku Abdul Rahman, semasa saya masuk, layak sijil hanya 81%, tapi tahun lepas kita dah lonjak sampai 91%, dan saya yakin tahun ini kita akan dapat sekurang-kurangnya 95 atau 96%. Jadi kita kena rangka strategi, kita gambling semua sekali. Macam saya kata tadilah, kalau tuan-tuan yang jadi penolong kanan di sini tak mahu jadi pengetua, tak mahu ikut NPQAL, siapa lagi? Sama juga di sekolah. Kalau guru bahasa Melayu tingkatan 1 ketawakan guru tingkatan 5 tengok ramainya gagal SPM, itu ketawakan diri sendiri lah. Kita kena ajak semua orang sekali. Kalau SPM kita gagal, Wak Iman cikgu tingkatan 1 pun berasa sedih. Ini cikgu tingkatan 1 tak ada rasa apa-apa. Bila SPM diumum, bila STPM diumum, jangan kata lagi lah cikgu tingkatan 1, 2 tak tahu, oh STPM gagal, ramainya tak lulus. Jadi yang inilah yang kita cuba ubah. Wak Iman, tuan-tuan sebagai penolong kanan, saya pesan oleh PPD Daru, semalam nasiblah PPD Darat, sahabat baik saya tu tak ada sama malam tadi. Kalau tidak, dia pun akan cakap perkara yang sama. So ini ajaklah penolong kanan 1 itu untuk bersedia menjadi pengetua satu hari nanti, berusaha mencari jalan, ikut kursus kepengetuaan. Maka tuan-tuanlah yang tahu berada dalam daerah muka ini, bahagian muka ini, tuan-tuanlah yang dapat meningkatkan kemenjadian anak murid kita. Okay, next. Pemimpin perlu mempunyai kemahiran dan keupayaan menjadi pemimpin instruksional. Kita balik cerita tentang pemimpin cemerlang. Dan tuan-tuan, sebagai pemimpin di sekolah, yang pertama, yang kedua, ataupun ketua bidang ke, ataupun penolong kanan yang lain, kita sebagai pemimpin mesti cakap tentang instruksional. Instruksional ni maksudnya, kalau kita tahu bila berada di dalam kelas, kita guna cooperative learning contohnya. Kita tahu tentang kolaboratif, kita tahu tentang main peranan, kita tahu tentang teknik-teknik mengajar. Kenapa? Bila kita melaksanakan pencerapan, kita boleh bercakap dengan guru kita. Cikgu, teknik yang cikgu mengajar tadi, cikgu guna teknik apa? Kooperatif jenis apa? One to one, share and turn. Itu contoh. Untuk makluman tuan-tuan yang saya bagi contoh untuk kooperatif itu sebahagian PDP, teknik mengajar di sekolah amanah. Ada berpuluh-puluh tuan-tuan. Jadi sebagai pemimpin di sekolah, kita nak pergi cerap ni tuan-tuan, kita bukan nak lihat dia sahaja. Nak lihat, oh bagus cikgu mengajar tadi, sampailah habis. Itu kalau mencerap sampai habis. Tapi ada setengah yang mencerap, masuk sekejap je, wah dia ada sejawab, hilang. Yang ini yang tak boleh dilaksanakan. Untuk makluman tuan-tuan, pencerapan mesti dari mula sampai habis. Selepas mencerap, contohnya kalau di SMK Tunku Abdul Rahman, kita mencerap sekali 2 orang tuan-tuan, 2 orang masuk dalam kelas. Selepas habis cerap, kita akan bincang pencerap 1 dan pencerap 2, buat keputusan apa markah cikgu tersebut, apa kekuatan, apa kelemahan yang boleh ditambah baik oleh guru tersebut. Selepas itu, kita akan panggil guru yang dicerap tadi, dan tak bolehlah cerap hari ini, panggil 2-3 hari selepas itu. Biasanya kita suruh dia tunggu 15 minit sahaja di luar. Selepas itu kita akan terangkan dengan dia. Okey cikgu, cuba cikgu jelaskan apa kekuatan cikgu mengajar tadi. Apa yang cikgu rasa kalau diberi peluang untuk mengajar semula yang boleh cikgu tambah baik. Dan akhirnya tuan-tuan, hasil perbincangan itu, cikgu tu akan dapat buat penambahbaikan
bagi mengajar seterusnya. Kita tak cari cikgu lemah ini, cikgu kurang ini, tetapi kita maklumkan cikgu, kekuatan cikgu ini, kelemahan cikgu yang boleh cikgu tambah baik dan ini. Dan hasil daripada pencerapan itu tuan, kita akan buat LDP peringkat sekolah berdasarkan standard 4 itu, ada 8 term itu, kita akan lihat average-nya. Sekarang tak payah kira sendiri dah, tetapi kita kan dia dijana automatik dalam SKPMG itu. Namun tuan-tuan, kalau tuan-tuan menjerap sekadar melepaskan batuk di tangga, kita tak dapat buat LDP seterusnya. Dan untuk makluman tuan-tuan, kita buat latihan dalam perkhidmatan berdasarkan 8 term itu. Kita lihat contohnya, cikgu kita menulis objektif, itu yang pertama. Perancangan ni kita lihat, rancangan mengajar dia memang teruk. Jadi LDP yang pertama, bagaimana nak bina rancangan mengajar, sampailah refleksi. Jadi contohnya kalau lista kita lihat, yang lemahnya ialah terbeza, pembezaan, differentiator. Cikgu suka nak buat pembezaan bila mengajar. Cikgu lemah dari segi penyoalan. Kita bila mengajar, cikgu kita tak tahu nak buat soalan apa kepada anak murid kita. Cikgu hanya bagi berdasarkan latihan yang dia photostat daripada buku kerja, bagi latihan kepada murid. Itu soalan orang lain, tetapi cikgu nak bina soalan itu. Dan soalan-soalan yang dibina inilah sebenarnya, kalau dalam kelas kita bina secara KB80, barulah KB80 berlangsung di dalam kelas. Jadi ini yang kita katakan sebagai pemimpin perlu mempunyai kemahiran dan keupayaan menjadi pemimpin instruksional. Dan tuan-tuan, kita sebagai pemimpin di sekolah, kita sendiri kena mahir tentang instruksional. Jadi kalau kita mahir, cikgu-cikgu yang di bawah seliaan kita akan rasa lebih yakin, akan rasa lebih kuat. Dan kalau pemimpin boleh menjelaskan perkara tersebut kepada guru-guru kita, maka guru-guru kita bersemangatlah nak mohon guru cemerlang. Sebab petang ni ada taklimat daripada Nazir, tak pastilah bahagian muka. Saya dalam PPSMS ada pihak Nazir kongsikan Cikgu Jayapala dengan Dr. apa petang ini pukul 2.30 cerita tentang guru-guru cemerlang dan pemimpin cemerlang. Jadi ambil kesempatanlah kalau boleh maklumkan kepada rakan-rakan guru. Seterusnya, next. Pemimpin dapat membentuk membimbing secara efektif guru-guru dalam aspek pengajaran dan pembelajaran. Tuan-tuan, kita lihat tadi, kalau kita sebagai pemimpin di sekolah mempunyai kekuatan dari segi instruksional, jadi kita dapat bimbing guru kita, guru-guru dalam aspek pengajaran dan pembelajaran. Yang ini perlu, yang saya sentuh tadi. Setelah kita dapat kita mempunyai kekuatan, mempunyai ilmu dalam instruksional, jadi kita boleh rancang LDP di peringkat sekolah berdasarkan SKPM G2. Sebagai pemimpin, kita tak payahlah rujuk macam-macam tuan-tuan. SKPM G2 dah cukup lengkap untuk maklumat, dah cukup lengkap untuk kita atur sekolah untuk jadi pengetua cemerlang. Tanyalah Cikgu Mastura bila di interview. Saya tak pasti Cikgu Mastura berapa ramai yang datang ke sekolah. 7 orang. Saya minta Jusa tahun lepas 30 orang datang sekolah, dari pukul 9 pagi sampai pukul 3 petang. 30 orang tuan-tuan. Saya rasa selepas ini selera. Memang dahsyat lah, sebab semua timbalan, semua pengarah dan timbalan, semua ketua sektor, semua ketua unit berada di sekolah untuk mohon dosa. Saya rasa cukuplah, sebab panjang lagi perkhidmatan saya. Saya kerja di Masjid nak PJ tahun depan. Saya ada 10 tahun lagi tuan-tuan. So kita lihat, kalau kita sebagai pemimpin di sekolah, kalau kita dah mahir instruksional tadi, sebenarnya kita kadang-kadang tak perlu jemput orang luar.
Misalnya saya kalau di SMK Tunku Abdul Rahman di Sungai Maung, kami tak jemput orang luar tuan-tuan untuk buat LDP. Sebab itulah dalam PB 3P kan kita kata ada siri bimbingan, coaching, mentoring. Bila kita latih guru kita sebagai mentor, sebagai penceramah peringkat sekolah, mereka boleh atur masa mereka sendiri, buat PLC, boleh buat LDP, ikut grup mereka sendiri. Sebab kita tahu tadi bila kita buat pencerapan, kita ada 8 tam, ada 8 komponen di situ, dan guru-guru dimaklumkan bahawa mereka lemah pada bahagian mana. Kita ada 8, dia lemah bahagian yang 4. Kita dah bagi tahu mentor untuk kemahiran yang 4 ni siapa. Jadi mereka daftar dengan guru mentor yang 4 itu, mereka rancang sendiri buat LDP, mereka rancang sendiri buat PLC. Jadi kita sebagai pemimpin sekolah tak perlu nak fikir-fikir lagi tuan-tuan. Kalau 8 itu ada 8 LDP peringkat sekolah, tuan-tuan bayang 8 itu dah lebih 7 hari berkhusus peringkat sekolah tuan-tuan. Jadi tak perlu cikgu fikir-fikir, baca buku senang saja, cari saja buku yang dibaca 3. Maka untuk maklumat tuan-tuan, bulan Mei guru saya LDP 7 hari dengan kredit 42 mata itu senang-senang saja dah selesai. Itu tak termasuk lagi mesyuarat, tak termasuk lagi tentang PLC. Okey? Jadi yang inilah kita kata sebagai matlamat strategi kita bimbing guru kita, dan mereka sendiri nak belajar. Sampai satu tahap tuan-tuan, kalau kita sebagai pemimpin di sekolah, kita tahu cikgu kita akan cari ilmu sendiri. Tak perlu lagi kita sebagai ketua ni, kamu kita orang belum tu lagi. Tak payah. Mereka automatik, saya kena cari ini, saya kena faham ini. Itu yang dapat tuan-tuan sebenarnya bukan saya saja buat, tuan-tuan pun boleh buat sebenarnya. Okey. Next, pemimpin sendiri perlu meningkatkan ilmu pengetahuan secara berterusan. Saya nak tarik lagi semula tuan-tuan yang jadi penolong kanan ini, belajarlah tuan-tuan ilmu secara berterusan. Salah satunya MPQAL. Dan seterusnya tuan-tuan, saya tak pastilah penolong kanan di sini dengan pengetua di sini ada mohon khusus dalam IAB, portal IAB atau tidak. Kalau saya sebagai pengetua ni tuan-tuan, saya minta khusus jabatan akaunten negara ni tuan-tuan. Sebagai pengetua, tuan-tuan kalau dapat, tuan-tuan mohonlah khusus di portal jabatan akaunten negara. Biasanya khusus tu dia akan buat di Sibu, di Seri Aman, di Kuching, dan selesai satu lagi di Miri, dan satu lagi dia di Sabak Bernam, Selangor. Dan khusus di sana pelbagai khusus tuan-tuan, pengurusan aset. Dan kita tahu mulai tahun hadapan pengetua semua sekolah perlu pakai EPKWS, wajib guna tahun depan tuan-tuan. Jadi khusus EPKWS tu memang dibuat di jabatan akaunten. Kalau kita nak tunggu slot dengan IAB, lambat tuan-tuan. Jadi yang itu kita kena cari sendiri, kita kena belajar. Yang ini yang dikatakan sebagai meningkatkan ilmu pengetahuan secara berterusan, dan dengan mengamalkan konsep lifelong education. Tuan-tuan, dalam keadaan macam ni, rambut saya makin habis ni pun saya masih belajar tuan-tuan. Saya masih meneruskan Doctor Application. Mungkin ini tahun kelima saya buat part time. Jadi tuan-tuan yang mungkin berada di hadapan saya ni lebih muda daripada saya, tuan-tuan sentiasalah belajar dan membaca. Okey. Seterusnya pemimpin hendaklah pemimpin hendaklah sentiasa meneroka dan mahir bidang teknologi baru. Tuan-tuan, kita tahu sekarang ini dalam fasa endemik, selepas PKP, selepas COVID, kita tak dapat lari tuan-tuan daripada cerita tentang teknologi dan sentiasa berkembang.
Kalau tak ada COVID pun tuan-tuan, sebenarnya teknologi itu makin berkembang. Daripada dulu 2G, 3G, 4G. Ingatkan 4G itu dah hebat. Dah sampai 5G lah. Dan tak lama lagi dengan kita dah ada 6G tuan-tuan. Dah sampai 6. Selaras dengan perubahan dan era teknologi, kita jangan tertinggal. Jangan tertinggal. Banyak perkara-perkara baru. Sebab tuan-tuan lihat anak murid kita, mereka ni lebih mahir lagi daripada kita. Kalau saya zaman tahun 70-an masih lagi cerita tentang dahulu zaman kecil main di parit. Tapi sekarang ini anak murid kita memang hebat dengan game yang tak ada berfungsi dengan orang lain. Jadi kita kena faham apa kemahuan mereka. Sebab itulah untuk makluman tuan-tuan, kalau di sekolah saya kongsikan di sekolah saya benarkan pelajar kelas sains untuk bawa handphone. Sebab guru-guru mengajar guna handphone. Bayangkan kita 2 tahun PKP, kita suruh anak murid kita belajar guna handphone, guna ICT, tiba-tiba buka sekolah kita berhentikan, tak boleh bawa. Mereka akan hilang arah. Sebab kita tahu contohnya bila guna handphone, kita akan menggunakan penggunaan kertas. Kita kongsikan maklumat dengan lebih cepat. Cuma kalau di sekolah saya penggunaan telefon, awal pagi guru subjek itu akan kumpul semua handphone, pelajar dah siap-siap kumpul dalam macam pencil case itu, tulis nama dan disediakan. Pelajar beli bakul dan suruh cikgu itu simpan dalam bakul. Bila waktu kelas nanti, cikgu itu akan bawa ke kelas dan edarkan kepada murid. Habis kelas, cikgu akan kutip balik. Waktu balik nanti tengah hari, barulah murid ambil semula handphone. Jadi bolehlah belajar guna Kahoot, guna kuis dan lebih cepat. Sebab Kahoot itu soalan dah ready dah. Soalan sains, soalan apa saja dah banyak. Jadi lebih cepat dan lebih mudah untuk cikgu mengajar dan lebih menarik. Okey, jadi kita tak boleh kata tak boleh terus tuan-tuan tentang teknologi ini kepada anak murid. Termasuklah guru-guru yang baharu, mereka lebih hebat berbanding dengan kita. Next. Pemimpin mesti berupaya berkomunikasi dengan baik. Tuan-tuan, kita tahu kadang-kadang sukar untuk kita mengajak guru-guru di bawah sediaan kita untuk bekerja dengan kita. Tuan-tuan, pengalaman saya jadi pengetua dah 4 sekolah ini, ada dalam kalangan guru saya bagi starting untuk tuan-tuan, untuk maklumat tuan-tuan, starting. Sebab tahun pertama dia tak dapat nak ikut. Rupa-rupanya balik kepada diri kita bahawa kita salah bagi tugas dengan dia, salah bagi tanggungjawab, tapi dia tak berani nak cakap dengan kita. Jadi kita lihat dari segi komunikasi. Sepatutnya komunikasi antara kita sebagai pemimpin di sekolah dengan guru ni, sepatutnya tak ada perkara-perkara yang boleh menghalang komunikasi kita. Kita kena tahu apa kelebihan, apa kehebatan mereka untuk dikongsikan dan dilaksanakan di sekolah. Next. Dan kita sebagai pemimpin sentiasa berfikiran reflektif, kreatif dan konstruktif. Refleksi apa sahaja yang kita buat. Contohnya seminggu ini kita reflect apa dari hari Isnin sampai hari Jumaat. Petang Jumaat kita berfikir. Sebab itulah tuan-tuan, kami pengetua di Kuching itu kita ada PLC, kita refleksi sepanjang bulan itu apa aktiviti penting yang kita buat di sekolah yang kita boleh kongsikan dengan orang lain. Ataupun sepanjang bulan itu kita refleksi apa kelemahan-kelemahan, kecuaian yang kita buat dan kita dengar apa pandangan rakan-rakan lain. Mungkin cikgu semester boleh juga kita buat di bahagian muka. Sebab kadang-kadang pengetua dengan penolong kanan ini, kita sebagai pemimpin di sekolah, kita tak tahu kita nak cakap dengan siapa.
Kita cerita dengan kita punya penolong kanan, mungkin dia belum faham kita tentang kewangan, tentang apa. Tapi kalau sama-sama dengan pengetua, mungkin dia tahu, okey, kalau kita ada isu contohnya, bagaimana kita nak menyelesaikan. Kita ada isu tentang program akademik, contohnya murid tak mau datang kelas tambahan, kelas bimbingan, tak hadir, apa kita nak buat? Ziarah tak nak, dah banyak-banyak lagi dah, tak ada nak ziarah, tapi dia tetap juga tak hadir. Dan kalau macam saya, untuk makluman, kalau sekolah star kita ada murid yatim, anak-anak yatim duduk di asrama badan kebajikan, ada lebih kurang, sekolah saya ada 80 orang, 12 lah setiap pagi datang. Jadi tuan-tuan bayang, mereka dijaga orang lain, tapi sekolah di sekolah saya. Itu yang mereka tidur pukul 3 pagi, datang sekolah pukul 6.30. Dia datang saja dia nak tidur, sebab malam tadi penuh dengan aktiviti. Dan untuk makluman tuan, lembaga pengarah yatim antaranya mantan pengarah kita, Datuk Raja Abdul. Jadi saya selalu bercakap dengan dia setiap minggu. Untuk makluman, saya jenis lawan lah. Sebab anak murid datang tidur, sebab mereka malam aktiviti dari petang. Anak-anak yatim setiap hari ada program orang jemput makan malam dekat sana, program dekat sini. Tentu bayanglah kalau bulan puasa lagi hebat. Jadi dia datang sekolah dia nak tidur. Yang ini yang kita bergaduh dengan lembaga pengarah yatim. Sampaikan Datuk Wisnu pun kita bergaduh. Sebab program mereka terlalu padat. Bila datang sekolah dia tak boleh fokus. Sampaikan ada pelajar yang lari daripada asrama. Pelajar lari asrama, suruh sekolah selesaikan. Mana boleh. Jadi ini yang kita nak refleksi. Macam mana kita nak kreatif agar murid yang duduk di asrama ni seronok dan konstruktif. Kita berfikir bagaimana kita nak mengatur, kita nak rancang. Okay, next. Kita sebagai pemimpin cemerlang berupaya mencetuskan pemikiran ahli-ahli organisasi. Kita nak tarik supaya jangan kita saja pemimpin di sekolah berfikir. Saya tahu tuan-tuan sebagai pengetua, sebagai penolong kanan, samalah dengan saya. Cikgu kita kadang-kadang dia tak fikir, dia ikut saja kita. Jadi macam mana kita nak suruh cikgu kita berfikir sama dengan kita? Sebab inilah tuan-tuan, kalau dapat setiap tuan-tuan dapat cikgu beri maklum batas. Kalau dulu saya rasa cikgu tawaran, cikgu menentri, cikgu Dayang Sami tahulah, saya di OYA biasanya nasihatkan di akhir setiap penggal kita akan beri kertas dan cikgu tulis apa penambahbaikan. Dan saya amalkan sekarang ini tuan-tuan, kalau di sekolah sama ada di Seria dahulu, di Sungai Maung, di Tunku Abdul Rahman pun, saya sediakan Google Form. Saya sediakan Google Form, minta cikgu komen. Tetapi kita sebagai pemimpin tak bolehlah melangkah, melompat bila cikgu komen yang negatif tentang kita. Kita harus terima. Kita bukan perfect. Kita bukan yang memang maksum, tak salah. Jadi apa saja komen daripada rakan-rakan guru kita itu, kita ambil iktibar, kita buat sesuatu. Dan kita juga minta pemikiran daripada guru-guru ini. Kadang-kadang guru dalam musyawarah dia tak mau cakap, di belakang dia cakap punya banyak dengan kita. Jadi kita sediakanlah platform untuk mereka beri pandangan. Kalau mereka rasa malu, jangan tulis nama. Suruh mereka, kalau dia tak mau pun dengan Google Form, takut nanti kita tahu email tu daripada mana, suruh dia tulis dalam kertas. Jadi kita dapat baca, kita dapat baiki, dan kita dapat muhasabah. Kadang-kadang tuan-tuan, guru-guru kita yang di bawah ini mempunyai idea yang sangat bernas, dan kita kena fikir betul-betul pandangan mereka itu untuk tambah baik. Ingat tuan-tuan, ular yang lalu di akar tak akan hilang bisa. Itu yang kita kena buat sebagai pemimpin cemerlang. Kalau kita jadi penolong kanan, ada idea daripada ketua bidang, ada idea daripada ketua panitia yang sangat bagus. Misalnya tuan-tuan, saya bagi contoh bagaimana
saya boleh naikkan layak sijil itu daripada 80, 70 lebih pergi ke 90 lebih, tuan-tuan. Kalau ada 40 orang, 30 orang tak pandai baca, untuk tingkatan 1, 3 bulan pertama tak ada bahasa, tak ada matematik, tak ada sains. Kami ajar bacalah sayang dahulu 3 bulan pertama. Dari tak pandai baca itu, kita boleh membaca. Bagaimana buat? Kumpulkan satu tempat, cikgu derma waktu free dia seorang satu. Kita tempatkan dia di satu bilik khas, beli buku bacalah sayang, dan guru yang free pada waktu tersebut derma masa dia mengajar untuk ajar murid itu mengikut kumpulan-kumpulan. Sebab baru ni saya ada terima seorang murid masuk tingkatan 1, tak sekolah dari Gajah Dua, tuan-tuan. Saya sendiri mengajar bahasa Melayu tingkatan 1, dia hanya tahu mewarna sahaja. Sekarang ni dia dah pandai ABC. Baru beberapa bulan sekolah ni lah, tuan-tuan. Tak sekolah dari Gajah Dua, tapi terus masuk tingkatan 1 sekarang ini. Dan saya rasa tuan-tuan pun mempunyai masalah yang hampir sama dengan saya. Jadi untuk laksanakan itu, maksudnya sebagai satu pasukan di sekolah, cikgu BM dari tingkatan 1 sampailah tingkatan 5 kena lihat macam mana nak menyelesaikan murid yang tak pandai baca ni. Kalau kita suruh dia masuk kelas matematik, masuk kelas sains, dia tak dapat apa-apa sebab dia tak pandai membaca. Sama juga untuk SPM, tuan-tuan. Murid ini 1 bulan terakhir kita hanya fokus BM dan sejarah saja. Dia datang sekolah sebelum rehat BM, selepas rehat sejarah. 1 bulan terakhir memang drill barulah. Sebab kita tahu, kita suruh dia masuk kelas bahasa Melayu ke, kita suruh dia duduk kelas bahasa Inggeris, BM dengan sejarah dia tak lulus, akhirnya dia tak dapat sijil. Itu satu teknik yang saya buatlah 1 bulan yang terakhir, namun mendapat persetujuan daripada ibu dan bapa dia. Kita beritahu anak kita datang sekolah hari itu dari pukul 7 pagi sampai 9.30 bahasa Melayu, pukul 10 sampai 12.30 sejarah, setiap hari sebulan. Kalau kita tak buat macam tu, memang saya tak akan dapat layak sijil untuk mereka, sebab dia tak mau belajar. Okey? Seterusnya, pemimpin juga perlu mempunyai kemahiran sebagai kaunselor dan pengurus yang cekap. Tuan-tuan, kita tahu guru-guru kita di sekolah mempunyai sangat banyak masalah. Tuan-tuan bayangkan minggu ini ada cikgu saya pergi umrah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sebagai penonton, sokong atau tidak dia keluar negara? Bayang tuan-tuan, mereka pergi umrah waktu sekolah. Saya suruh dia selesaikan dengan Jabatan Pendidikan Negeri. Saya tak mau selesaikan. Saya suruh dia terus jumpa dengan timbalan, jumpa dengan pengarah, you selesaikan sendiri. Sebab kalau saya selesaikan, saya memberi contoh kepada orang lain. Jadi tanya dengan pengarah, pengarah sokong? Sokong. Kalau tidak, saya tak luluskan. Jadi kita ni di sekolah kena cekap dan kena jadi kaunselor. Memang alasan dia kukuh nak pergi umrah sekarang ni, dia di Tanah Suci sekarang. Dia kata kalau saya pergi waktu cuti sekolah, tiketnya mahal. Memanglah mahal. Tapi saya kena keluarkan surat bahawa pegawai ini tidak mempunyai tugas rasmi di sekolah pada masa sekarang. Dia kan mengajar, macam mana nak kata tak ada tugas rasmi? Sebab itu saya tak mau tanda tangan. Tapi saya rasa dia ingin luluskan juga, dia pergilah. Tapi yang ini saya nak bawa tuan-tuan bahawa kita di sekolah ini juga sebagai kaunselor, sebagai pengurus yang cekap, dan kita tak akan melihat menyokong mana-mana, dan dalam masa yang sama kita kena maklumkan dengan guru-guru kita. Okey, dan tuan-tuan sebagai penonton tahulah bahawa di sekolah ni ada banyak isu. Saya bukan sekadar cerita tuan-tuan, cerita tentang, saya tak pastilah dari saya jadi penonton pertama di Roya pun ada guru yang kata apa,
ada ilmu lah, takut nak balik ke sekolah lah. Itu belum cerita menipu pengetua, MC di muka tapi duduk di Pulau Pinang. Tahu cikgu tawaran, cikgu Dayang, Sami tahu apa. Bayang, duduk MC di Oya tapi bercuti di Pulau Pinang. Nabas lakinya balik ke Pulau Pinang. Memang tata tertib lah tuan-tuan. Okay, pemimpin harus memiliki kemahiran berdiplomasi. Ini ada bahagian yang kita perlu diplomasi. Ada sekolah-sekolah yang saya pergi, pengalaman saya, orang tua sebelum saya ni, kita lihat yang anak guru kita sakit tak dibenarkan cuti. Ada pegawai yang memang terang-terangan kaki luka berjahit dapat MC tapi tetap juga disuruh berada di sekolah. Ini saya rasa sebagai pemimpin tak harus kita laksanakan, tak sepatutnya kita buat. Dan kita kena lihat. Contohnya, ada juga pegawai kita, masa saya masuk ke Oya dulu, kali pertama saya masuk, terkejut saya sebab 32 orang minta pindah. Minta pindah dari Oya, 32 orang. Seorang pun saya tak sokong. Dan mereka tak faham bahawa walaupun saya orang Semenanjung, tetapi saya lihat betapa sedihnya kita di Sarawak tak cukup cikgu. Tak ada guru yang sanggup berada di Sarawak. Jadi walau bagaimanapun kita harus berdiplomasi. Contohnya kalau kita ketua di sini, kalau saya lah, biasanya saya menganggap, katakanlah dia ada kematian ahli keluarga. Hari ini ialah hari perjalanan, 3 hari itu untuk dia uruskan dan 1 hari lagi hari perjalanan. Jadi biasanya saya benarkan 5 hari. 5 hari, bukan 3 hari. Walaupun 3 hari itu memang sepatutnya, tapi lah sehari perjalanan. Kalau dia 2 kali sambung flight dari Kuching ke KL ke Kuala Terengganu. Jadi kalau kita bagi kira dia sehari, dia bersama dengan keluarga dia sehari. Yang ini yang kita kira diplomasi. Termasuk guru-guru kita yang sakit pergi ke hospital. Okey. Seterusnya, sebagai pemimpin cemerlang, kita mempunyai daya pujuk untuk mewujudkan jaringan kolaborasi. Tuan-tuan, saya pujuk cikgu saya untuk berkolaborasi dengan sekolah di Jepun, tuan-tuan. Sekolah di Jepun. Bukan pengetuanya cari, saya suruh cikgunya cari. Jadi SMK Tunku Abdul Rahman, kita ada kolaborasi dengan 2 sekolah di Jepun, 1 sekolah di Jerman. Sebab SMK Tunku Abdul Rahman kita tawarkan subjek bahasa Jerman. Jadi kolaborasi ni, dan sekarang ini saya lagi lah berkolaborasi dengan sekolah-sekolah di Semenanjung. Kalau di Kuching tu memang semua sekolah lah. Jadi jangan suruh pengetua yang mulakan berkolaborasi. Kita sebagai pemimpin minta cikgu-cikgu, sebab mereka ada kenalan-kenalan di luar negara, di dalam negara, dan dengan agensi-agensi luar, gerakan guru, kaunselor untuk buat kolaborasi. Next, pemimpin juga harus berperanan sebagai jurulatih dalam aspek kepimpinan. Jadi tuan-tuan sebagai pemimpin di sekolah, tuan-tuan yang boleh mendedahkan aspek-aspek kepimpinan kepada guru-guru di bawah pentadbirannya. Ajar ketua pengajar. Sebab itulah tuan-tuan, kalau saya biasanya lah, kalau punta-punta cemerlang di Semenanjung, untuk latihan di peringkat sekolah, kita ada beberapa jenis. Latihan kepimpinan, latihan untuk middle leader, latihan untuk guru. Latihan guru ini termasuklah latihan untuk kepimpinan, latihan untuk instruksional tu tadi. Jadi sebab itulah kita lihat ada dalam kalangan pemimpin di sekolah ini, contohnya PK, penolong kanan ni yang tak mau MPQL, sebab dari sekolah mereka belum didedahkan lagi tentang kepimpinan. Mungkin bahagian muka boleh fikirkan bagaimana PK-PK ini diberi khusus kepimpinan.
guna ruang, ada pengetua cemerlang sekarang dah dibuka ni, untuk dia kongsikan tentang kepimpinan cemerlang kepada penolong kanan, kepada ketua panitia. Sebab kalau dalam TS kita ada SIT, kita ada middle leader. Jadi middle leader ni kena ada khusus khas untuk mereka. Senior leader teacher ni memang kita lihat dalam kalangan penolong kanan dengan pengetua, dia ada satu kategori, dan termasuk guru-guru. Dan perkara itu bukan kita lihat peringkat PPD, tapi kita laksanakan peringkat sekolah juga. Seterusnya, pemimpin perlu memantapkan aspek interpersonal yang meliputi keupayaan berinteraksi, komunikasi tadi tuan-tuan, bekerjasama dan mengekalkan hubungan dengan pelbagai pihak. Jadi tuan-tuan, kita sebagai pemimpin di sekolah harus mempunyai, kita mantapkan aspek interpersonal. Okey, seterusnya tuan-tuan, ini saya kongsikan apabila kenapa kita nak jadi pemimpin cemerlang, sama ada pengetua atau guru cemerlang. Cikgu Mastura tanya dengan saya. Okey, pertama tuan-tuan, untuk peringkat pengetua ini saya kongsikan, sebenarnya bila jadi pengetua cemerlang, kita selalu ada aktiviti peningkatan profesionalisme supaya boleh menjadi role model. Contohnya kalau pengetua cemerlang, biasanya kita akan bersama direct dengan BPSS, dan sekarang ini pengetua cemerlang di bawah seliaan bahagian pendidikan guru juga. Contohnya minggu ini kita ada convention pengetua guru cemerlang di Sabah, tapi saya tak dapat pergi lah. Okey, saya tak pastilah di muka ni, saya tak lihat senarai yang akan pergi ke Sabah ada atau tidak. Seterusnya akan menjadi pakar rujuk. Saya bagi contoh. Dahulu pengurusi pengetua cemerlang sebelum ni ialah Dr. Nurisa. Tetapi sepanjang saya jadi pengetua di Sarawak ni, kita jarang dengar Dr. Nurisa bagi talk ataupun bagi taklimat, kecuali PAT saja dalam persidangan. Namun Dr. Nurisa selalu dijemput ke Semenanjung. Sebab itulah dia tiba-tiba kita dengar jadi pengarah dan terus jadi timbalan pengarah organisasi operasi sekolah. Sebenarnya Dr. Nurisa sangat popular di Semenanjung, sangat popular di Semenanjung. Dan seterusnya, sumber penanda arasan bagi memantapkan kualiti pendidikan dan sumber penanda arasan. Sebab itulah sekarang ini saya bawa semua pengurusi pengetua cemerlang negeri ke Kuching. Kami di Kuching, saya pengurusi pengetua zon A Kuching juga untuk makluman. Saya nak bawa semua pengetua Kuching 26 orang tu ke Semenanjung, ke setiap negeri tak dapat. Jadi saya bawa pengurusi-pengurusi negeri itu ke Kuching. Jadi saya dah boleh, dan termasuk Sabah, jadi saya dah boleh kumpulkan 14 negeri di Kuching. Jadi satu usaha macam itulah. Jadi tuan-tuan juga boleh tuan-tuan, sebab selepas ni Cikgu Mastura ada di sini. Jadi tuan-tuan, kalau contohnya kami minta pengetua SPF Ustazah Nur Hayati. Ustazah Nur Hayati ni pengetua sekolah Tun Fatimah ni, dulu dia penolong kanan Sains Miri, tak silap saya. Dia memang pernah berada di Sarawak. Dia pergi ke mana-mana pun sekolah dia top Malaysia. Sebelum ni dia di integrasi Gombak pun top Malaysia. Dia di sekolah di Sains Terengganu top Malaysia. Sekarang dia pergi ke STM pun dia top Malaysia SPM. Saya tak boleh bayangkan lah, dia bercerita dengan saya macam mana dia boleh dapat 0.84 GPS untuk SPM. Hampir semua murid dia A+. Ada seorang dua dia A solid, yang kebanyakan yang lain tu A+. Okey. Seterusnya, menjadi coaching dan mentoring kepada pemimpin baharu melalui sumbangan kepakaran dan perkongsian pengalaman. Saya tahu, contohnya kalau tuan-tuan ada Cikgu Mastura, dia boleh kongsikan, dia boleh jadi coaching dan mentoring, guna ruang sebelum dia bersara ke depan. Alhamdulillah. Sebab kalau nak jemput orang luar, kadang-kadang dia dapat datang, kadang-kadang dia tak dapat datang. Dan satu lagi, perkongsian ini
boleh tuan-tuan buat setiap masa, tak semestinya bersemuka macam ni. Kita ada teknologi, kita boleh buat GM, sembang-sembang santai setiap minggu pun tuan-tuan, sebulan sekali pun sangat bermakna untuk pengetua, termasuk juga untuk penolong kanan. Untuk penolong kanan. Bukan cerita tentang bagi arahan nak kerja saja tuan-tuan. Sebab kadang-kadang kita guna grup WhatsApp, Telegram itu hanya untuk bagi arahan. Sila isi Google Form ini, sila buat ini, sila buat itu. Sedangkan dalam tu tak ada pun perbincangan tentang perkongsian. Termasuk juga lah, saya kata ini dalam grup pengetua pun sama juga. Telegram pengetua tu semua arahan. Tak ada pun kongsi. Tak ada pun kongsi. So, yang ini yang kita nak cuba tambah baiklah dalam persatuan. Tak lama lagi kita lihat perkara tersebut. Seterusnya, membantu pemimpin sekolah supaya lebih berkeyakinan dan berketerampilan dalam pengurusan sekolah. Tuan-tuan, saya sering terlibat dalam siri mesyuarat bersama jabatan. Untuk Sarawak ni biasanya 2 orang pengetua saja terlibat, YDP Persatuan Pengetua serta pengurusi Persatuan Pengetua Cemerlang. 2 orang itu saja yang terlibat dalam mesyuarat bersama jabatan. Sering tuan-tuan pengarah ke timbalan akan bising, akan kutuk sekolah, akan maklumkan sekolah ini tidak benar, tak capai ini, tak buat itu. Jadi kita sedih sebab tak ada bimbingan. Hanya cerita ini lemah, ini lemah, ini lemah. Kalau kita cerita lemah, sampai bila pun tak akan habis. Kita sepatutnya bantu antara satu sama lain. Macam tuan-tuan sekarang ni berada dalam bilik ini, kita bukan nak cerita apa yang kita nak, apa yang kita telah lalui, tetapi kita nak cerita apa yang seterusnya kita nak buat agar organisasi kita cemerlang, diri kita cemerlang. Contohnya, hari ini kita harap dengan apa yang saya kongsikan ini tuan-tuan lebih berkeyakinan. Tetapi untuk dapat keyakinan itu, kita tak boleh bergerak seorang diri. Kita perlukan bantuan daripada orang lain, daripada rakan sejawat. Tak semestinya dari sekolah yang sama. Kita dapat bantuan, dapat nasihat, dan kita ada sumber untuk kita rujuk dari sekolah lain. Jadi bahagian muka dah kumpulkan semua pengetua, semua penolong kanan. Untuk makluman saya di Kuching pun belum dapat kumpulkan macam ni. Walaupun kita ada ramah pakar yang di Kuching tu yang boleh beri top, boleh beri itu, tetapi kita belum mampu buat. Sebab masing-masing mempunyai masa yang sangat terhad dan sangat banyak aktiviti. Berbanding saya rasa lah saya berada di Dalat dan dulu tak sesibuk berada di Kuching. Rasa macam nak lari balik sekarang saya. Okey, seterusnya pengetua cemerlang atau guru cemerlang bertanggungjawab membantu pembangunan pendidikan negara yang tidak terhad dalam lingkungan sekolahnya. Jadi boleh tak guna Cikgu Mastura tu tadi, bukan SMK buka je. Dia boleh bantu daripada sekolah lain. Macam malam tadi lah Cikgu PPD Daru sebut dengan SIP Darat. SIP Darat, bila lah SIP tu nak datang ke sekolahnya. Jadi kita tak boleh nak mengharapkan SIP. Tuan-tuan, saya pernah jadi SIP di Simunjat tuan-tuan. Saya ada 52 sekolah tuan-tuan. 52 sekolah rendah, 4 sekolah menengah. Dan saya seorang tak ada SC. Tuan-tuan boleh tanyalah waktu saya jadi SIP. Seorang diri tuan-tuan. Semua pengetua, semua guru besar nak suruh datang sekolah, tapi tak dapat saya pergi semua. Tapi dalam masa 1 tahun tu sempatlah habis semua sekolah. Tapi ada sekolah yang saya kena pergi 2-3 kali untuk ubah. Jadi kita dengan adanya tuan-tuan ni yang semua cemerlang, tak semestinya tuan-tuan kita ada title cemerlang baru kita boleh bantu orang lain. Yang tuan-tuan yang tak ada title ni, dalam saya lihat di PPD Darat, saya suka dengan Darat, khususnya sekolah rendah. Semalam saya beritahu dengan Cikgu Semester. Untuk maklumat tuan-tuan tahu, Darat kalau UPSR sentiasa top Sarawak, sentiasa terbaik di Sarawak.
Tapi bila sampai SPM saya kata, kenapa tak boleh top juga di Sarawak? Kita kena cari, kita tak salahkan siapa-siapa. Kita kena cari kenapa kita tak dapat. Apa yang menyebabkan dia lues, sinking dalam proses dari lepas darjah 6 sampai tingkatan 5. Apa benda? Apa yang kita terlepas pandang? Apa yang terlepas daripada keluar daripada landasan yang sepatutnya? Kalau UPSR dah bagus, foundationnya dah cukup kuat, jadi masa SPM saya yakin sebenarnya boleh. Mesti boleh. Adalah bahagian-bahagian, jadi semua orang kena lihat. Jadi tuan-tuan mungkin boleh tanya dengan MGB, Majlis Guru Besar, di dalam di muka, bagaimana Majlis Guru Besar boleh buat UPSR itu jadi top di Sarawak. Kalah Som, kalah Sariti. Kalau kita lihat, Kuching pun kalah, Padawan pun kalah. Tetapi bila sampai ke SPM, kenapa kita terkeluar? Okey. Dan tetapi juga perlu dikeluarkan lingkungan luar sekolahnya. Pengetua cemerlang, guru cemerlang boleh menyumbang ilmu di dalam penulisan. Ini biasa tuan-tuan. Kita tahu kalau di Sarawak ini kita ada profes, kita ada bicara pendidik. Itu antara contoh saluran-saluran penulisan. Tapi paling mudah penulisan peringkat sekolah dan peringkat PPD. Saya rasa semua PPD sekarang ini ada menerbitkan penerbitan tentang parokial peringkat PPD. Jadi ini sebahagian daripada proses untuk cemerlang. Dan seterusnya, memberi peluang kepada pengetua naik pangkat tanpa keluar dari sekolah. Untuk maklumat, pengetua cemerlang ini kalau dahulu berpindah, tapi sekarang dia stay. Dia tak akan dipindah-pindahkan. Seterusnya, penjawatan pengetua cemerlang, guru cemerlang diharap menyuntik semangat. Untuk maklumat, ini just berkongsi dengan tuan-tuan saja. Bulan Mac dahulu, semasa semua pengetua cemerlang Malaysia bermesyuarat di BPSS, semalam ada rakan pengetua saya sebut DG 56. Itu makluman antara perkara yang nak dilihat untuk naik 56 ialah cemerlang. Dan ada kemungkinan, saya hanya sebut ada kemungkinan pengetua yang ada title DG cemerlang 54 cemerlang itu yang akan didahulukan untuk DG 56. Itu ura-uranya lah tuan-tuan. Saya just nak kongsikan apa yang saya dengar dalam mesyuarat lah. Tetapi belum diputuskan. Tak tahulah, dulu mungkin ada pengumuman 30 Ogos nanti tentang penyewa awam. Seterusnya, mengelakkan kerugian kepakaran seseorang tanpa keluar dari sekolah. Maksudnya dia nak kepakaran itu terus berada di sekolah. Perkongsian ilmu melalui perkongsian amalan terbaik pentadbiran. Jadi kebanyakan pengetua cemerlang sentiasa berkongsi lah. Untuk maklumat, di Sarawak saya juga jarang berkongsi kecuali di Kuching, di Padawan. Tapi saya banyak berkongsi dengan Kedah, dengan Perak. Untuk maklumat, pengetua cemerlang di Malaysia paling ramai di negeri Perak. Kami ada Perak ada 45 orang pengetua cemerlang. Yang kedua, negeri Kedah ada 32. Sebab itulah baru ini di Timbalan Pengarah Dr. Mahmud bising dengan saya, pengetua-pengetua baru di Sarawak ramai yang tak mahu mohon pengetua cemerlang. Cuma ialah kalau kita paksa pun, kalau orang tu tak minat, tak suka, tak dapat juga. Tetapi kalau di Semenanjung, tuan-tuan, saya terus terang, kalau di Perak, di Kedah, pengetua DG 52 memang dipaksa mohon 54 cemerlang. Tetapi kalau dari konteks saya lah, saya sendiri saya cerita, saya di Oya memangku 48, memangku 52. Bila saya pindah ke Serian, masih lagi memangku 52. Tapi sekejap saja, bila saya mohon 54 cemerlang, saya backdated
daripada 2015, 54 saya dari 2016. Jadi maksudnya cemerlang saya hanya 1 tahun saja 52. 1 tahun saja. Kalau orang lain tunggu 3 tahun, saya just tunggu 1 tahun saja dari lantikan pengetua 52, dan seterusnya saya guna 54 cemerlang. So itu tahun lepas, selepas 3 tahun 52 saya cuba mohon JUSA. Sebab itu saya cerita tadi ada 30 orang datang ke sekolah menilai untuk permohonan JUSA. Saya sediakan tesis memang tebal ini lah. Dan dalam itu rupanya bila di interview just untuk tuan-tuan yang fikir untuk prefer kalau nak sampai ke JUSA, pastikan dokumen dari mula kita bekerja kita simpan dan carilah dari sekarang. Saya memang ada lah, nasiblah saya dibekalkan oleh cikgu Oya majalah sekolah. Itu saya sebab dia tanya cikgu dia, Oya cikgu buat apa? Dan saya tunjukkan majalah sekolah Oya. Itu contoh. Di Sembilan tak pula SIP ada laporan online SIP. Dan di Sungai Mahom sekolah mana tak dipertikaikan sebab mudahnya kementerian sendiri tahu apa yang saya buat di Sungai Mahom sebagai sekolah amanah. Walaupun targetnya 5 tahun, saya selesaikan program sekolah amanah 4 tahun. 4 tahun dan diselesaikan. Dan seterusnya program emission. Tuan-tuan yang jadi pengetua tahulah tentang emission. Kalau yang pengetua cemerlang, kebanyakannya akan bimbing pengetua-pengetua baru untuk emission, dan seterusnya jururunding. Jururunding ni sekarang tak banyak tuan-tuan. Kalau dahulu selepas saya keluar daripada Oya, saya ditawarkan bekerja dengan LibX Service. LibX Service untuk jadi konsultan, dan mereka tawar. Kalau tidak saya rasa saya dah berhenti jadi pengetua, sebab mereka hanya tawar gaji saya rendah masa itu. Sebab saya minta mereka bayar saya 1 bulan 16,000 masa selepas keluar daripada Oya untuk kerja sekolah amanah Sarawak dan sekolah amanah di seluruh negeri Kedah. Saya nak balik ke Kedah, tetapi mereka tawar, mereka hanya tawar sama dengan gaji semasa. Saya kata bagus lagi saya teruskan sebagai pengetua. Tetapi kalau saya tak pasti di muka, tapi kalau di Kuching, contohnya sekarang kita lihat Cikgu Bahtiar jadi pengetua sekolah menengah yayasan yang International Yayasan Sarawak tu. Kita ada 4 lagi kekosongan sekolah menengah yayasan Sarawak, baru buka sekarang 1. Kita ada 4 lagi. Untuk maklumat, Cikgu Bahtiar jadi pengetua sekolah tu, dia sendiri jadi guru, dia sendiri jadi cari kerani, dia sendiri latih guru, dia sendiri latih kerani, semua jadi pengetua. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan jadi pengetua cemerlang, Cikgu Bahtiar bekas pengetua cemerlang sebenarnya. Kalau tuan-tuan macam Cikgu Masturah selepas ni, kalau pencet awal umur 56, sebenarnya ada banyak peluang di luar dengan title pengetua cemerlang. Selepas kita pencet, biasanya banyak orang akan cari untuk bekerja. Kalau di Kuching lah, saya tak pasti di bahagian muka miri law school, kita ada International Law School, Baccalaureate St. Joe Private. Itu sekarang ini untuk makluman tuan-tuan, sekolah swasta lebih hebat, lebih banyak bergerak berbanding kita sekolah-sekolah harian. Dan kebanyakan kalau ibu bapa di Kuching yang memang ada duit, tak minat hantar anak ke SBP, mereka hantar ke Tengku Putra International School, Law School. Jadi yang ini kita panggil sebagai jururunding. Sebenarnya saya nak mengajak tuan-tuan sebagai pemimpin cemerlang, indigenous knowledge. Maksudnya kita sentiasa menambah ilmu pengetahuan, menuntut untuk kita terus belajar, melakukan penambahbaikan pentadbiran. Kita sentiasa tambah baik. Saya senaraikan ini dahulu tuan-tuan, kenapa saya tunjukkan apa yang saya buat. Sebenarnya menambah kemahiran dan ilmu, membuktikan kelestarian kejayaan sekolah. Ini paling penting, kelestarian. Maksudnya kita dapat kekalkan kelestarian kejayaan kita itu, dan kita tinggalkan sepatutnya dia dapat disambung. Okey, prestasi matlamat strategi.
apa yang saya ingin knowledge tadi tuan-tuan. Tuan-tuan, kita sebagai pemimpin di sekolah ini, 4 perkara ini sahaja tuan-tuan. Sebenarnya sama ada kita ketua, kita penolong kanan. Kalau sekolah TS pun dia bagi 4 ini saja ataupun 3 saja. Pertama, kepimpinan dan pengurusan. Yang kedua, pembelajaran dan pengajaran. Yang ketiga, kita nak potensi murid. Yang keempat, ibu bapa dan komuniti. SG itu strategic goal lah tuan-tuan. SG itu saya ringkaskan daripada strategic goal. Ini untuk sekolah amanah tuan-tuan. Okey. Seterusnya matlamat strategik itu yang pertama, perancangan penambahbaikan sekolah dan penilaian ke diri. Tuan-tuan, PSO sekolah, kita sepatutnya nilai PSO sekolah tu, pelan strategik sekolah tu setahun 2 kali tuan-tuan. Tuan-tuan sebagai pengetua dengan penolong kanan, semua penolong kanan, tuan-tuan selepas mulai hari ini, tuan-tuan nilailah pelan strategik yang kita buat dekat sekolah. Akhir tahun, setengah tahun sekali, akhir tahun sekali. Tuan-tuan, selepas ni balik, contohnya kalau tengah tahun ini belum nilai, balik hari ini, mulai hari ini, esok minggu depan, tuan-tuan lihat, okay, mana pelan strategik kita. Kita lihat setengah tahun yang sasaran tahun ini, di mana kita dah capai. Dan akhir tahun nanti, contohnya akhir tahun kita ialah Februari. Nanti Februari kita nilai lagi sekali tuan-tuan untuk akhir tahun. Satu, proses berterusan dipantau, dilaksanakan, pastikan proses transformasi dilaksanakan secara berterusan dan efektif. Sebab itulah kita kena nilai. Yang kedua, wujudnya pengagihan kepimpinan yang efektif. Semua tadi dalam peran strategik tu tuan-tuan, agihkanlah siapa yang nak buat. Bukan kita sebagai pengetua dan penolong kanan saja tuan-tuan. Kalau aktiviti kepimpinan itu boleh dibuat oleh ketua panitia, berilah dengan ketua panitia. Kalau dia boleh dibuat oleh guru biasa, berilah dengan guru biasa. Kalau dia perlu dibuat oleh guru kaunseling, berilah dengan guru kaunseling. Supaya tuan-tuan, pagi ini Cikgu Tuan Haji Baharudin sebut dengan saya, saya ada pengetua saya dapat buat keputusan. Sebab itulah tuan-tuan, dengan PSO yang kita nilai ini, kita dah buat keputusan. Awal dah kita buat keputusan. Contohnya setengah tahun ini, Tok kena belum diporak, kena Tok belum dijalankan lagi. Jadi maksudnya orang yang bertanggungjawab tadi dah tahulah kita bagi kuasa untuknya buat. Tapi bila dia nak buat, ada kekanan, dia boleh call, cikgu, kami ada masalah tu, kita saya dari sekolah, boleh saya mula? Teruskan saja sebab kita dah rancang dan kita dah putuskan. Okey. Seterusnya, nilai yang meluas di sekolah, penggunaan berbagai gaya kepimpinan. Barisan kepimpinan sekolah sering terlibat secara aktif dalam pembelajaran profesional. Ini maksudnya LDP, peringkat sekolah. Kita sebagai pemimpin, kita yang mesti rancang bersama dengan guru dan kita terlibat sama. Contoh tuan-tuan, saya mengajar bahasa Melayu tingkatan 1. Kalau ketua panitia saya buat LDP peringkat sekolah, saya akan ikut. Kalau mereka buat PLC, saya juga ahli PLC dalamnya. Dan masa itu kita jadi ahli lah, sebab kita ada ketua panitia. Dan masa itu kita hadir atas kapasiti sebagai guru mata pelajaran tersebut, dan kita ada ketua panitia. Jadi masa inilah kita baru melatih kepimpinan baru. Dia taklah segan, pengetua adalah tu alusik bunyi. Biasanya jadi macam tu. Fikir satu ada kat sana, tiba-tiba ketua panitia tu cikgu biasa. Jadi ketua panitia tu tak bercakap, tak boleh bagi arahan. Jadi yang ini yang kita kena ubah. Seterusnya, perancangan kewangan sekolah berbukai dengan objektif strategik menerusi proses bajet bersepadu. Itu maklumat tuan-tuan. Kalau saya di sekolah saya, pembelian duit PSG itu setahun 2 kali saja. Sekali bulan Mei, sekali lagi bulan November. Jadi pengurusan kewangan 2 kali saja. Sebab itu kita ada proses bajet bersepadu. Maksudnya, perancangan tahunan untuk panitia tentang bahan-bahan itu
Mereka dah sediakan tahun ini untuk tahun hadapan. Sampai masa semua kertas kerjanya dah siap. Mereka ada rancangan tahunan PDP kan? Dalam tu mereka dah tahu dah nak beli apa, nak beli apa, nak beli apa. Mereka beli 6 bulan sekali. Habis kita. Sebab itu saya boleh pantau. Contohnya bulan minggu pertama sampai minggu ketiga PJK ialah aktiviti PJK senam aerobik macam tu. Ataupun bulan pertama ialah main badminton. Jadi tak adalah pembelian shuttlecock pada bulan Oktober. Jadi bila saya tanda tangan semua bajet ketua panitia ada dengan saya. Jadi saya buka saja bajet mereka sama tak dengan nota minta yang mereka hantar dengan saya. Jadi dia mesti selaras. Sebab untuk makluman untuk audit bahagian audit sekolah, SMK Tunku Abdul Rahman ialah sekolah pertama di audit di Sarawak. Kami kena audit pada 7 Februari. Sedangkan kita kena hantar laporan pada paling akhir 30 Mac. Betul? Tapi saya kena 7 Februari. Dan sejak saya rasa sejak dari seriat saya tak pernah dapat berteguran ke baik sehingga hari ini every year saya dapat cemerlang dari segi kewangan. Sebab itu kita perlu perancangan yang teratur dari segi kewangan. Sebab tak ada isu tak lambat bayar. Sebab kita tahu kita buat sekaligus. Semua orang dah sedia. Untuk bajet tahun depan biasanya guru saya akan hantar paling lewat 31 Januari tahun hadapan untuk sepanjang tahun hadapan. Jadi yang tahun ini saya dah tahu dah cikgu saya nak beli apa. Tak ada lagi cakap sampai cikgu kita siap tentu. Sebab dalam perancangan tahunan telah dimasukkan apa dan apa. Itu baru kewangan. Jadi termasuk juga semua aktiviti tuan-tuan. Okay, next. Belum. Urusan prestasi. Kaki tangan merupakan satu proses yang teliti yang menyumbang ke arah penambaikan dan kelestarian sekolah. Kalau tuan-tuan sebagai pengetua tuan-tuan khususnya dengan pilihan kanan, tuan-tuan lihat saya belajar daripada Winston Leong bagaimana dia bina guru cemerlang di Secret Heart. Sampai ada 38 orang tak silap saya di Secret Heart guru cemerlang. Sebab kita merancang peringkat sekolah. Kita dah tahu dah guru kita dari 41 sampai 44 siapa, 44 nak pergi 48 siapa. Dan kita rancang dari segi prestasinya, apa pengisian sepanjang tahun, barulah kita boleh groom dia jadi guru cemerlang. Misalnya yang untuk tahun ini yang iklan sedang buka, saya tengah atur seorang guru cemerlang untuk DG 52, guru bahasa Inggeris, guru fizik, guru matematik cemerlang. Tetapi kita rancang dari segi sampai PB3P lah. Dari segi tahunan dia punya aktiviti. Contohnya guru cemerlang saya yang untuk bahasa Inggeris DG 52, iaitu saya kata tadi, cikgu cari sendiri bagaimana berkolaborasi dengan guru bahasa Inggeris di Jepun, guru bahasa Inggeris di Jerman. Jadi untuk pengantarabangsaan bagi guru cemerlang bahasa Inggeris dia memang selesai untuk pengantarabangsaan. Jadi sebagai pemimpin di sekolah, kalau kita nak guru kita cemerlang, kita kena atur dia dari awal. Kita tak boleh itu ada iklan guru cemerlang mohon sedangkan kita tak susun dia dari awal. Kita tak atur dia dari awal. Sekolah saya SMK memang tahun ini pun ada seorang guru cemerlang kimia. Cuma guru cemerlang fizik dia berpindah sekolah. Tak dapat nak dibantu. Walaupun saya meninggalkan Sungai Maung tuan-tuan, guru cemerlang di Sungai Maung masih berhubung dan belajar dengan saya untuk bagaimana preparation dia untuk mohon GC untuk next. So seterusnya proses penggunaan tenaga kerja dan pengusaha pengajar kaki tangan menyumbang ke arah penambahbaikan. Ini cerita tentang guru besar, guru besar, guru PJ. Misalnya penolong kanan M saya besar awal 1 Jun, tapi saya dah memang bersedia
Hari ini dia pencet, minggu depan orang baru terus dapat surat untuk ganti PKM. Dan PKKT saya sakit mungkin 1 Jun next year, dan sekarang saya tengah train menolong kanan co-curriculum ketua bidang lah. Jadi kita sebagai pemimpin di sekolah, contohnya tuan-tuan sekarang ni yang PK1 yang dah ada MPQL, pengetua di sekolah tersebut sepatutnya telah melatih siapa yang nak ambil alih sebagai penolong kanan 1. Cakap siap-siap di sekolah, ini bakal pengganti PK1. Kalau saya terus pergi DPN lah, saya semua orang luar datang, saya nak orang untuk dia datang, sebab dia telah mahir. Kalau datang orang baru, bukan tak boleh, tapi perlu masa untuk memahami satu-satu keadaan. Seterusnya matlamat strategi 2, pedagogi berkesan, wujud pelibatan kolaborasi murid, persekitaran pembelajaran. Saya rasa tuan-tuan tahu tentang ini. Semua guru kerap aktif terlibat pembelajaran. Guru menggunakan amalan pentaksiran inovatif. Murid dapat mengenal pasti aplikasi strategi pembelajaran. Seterusnya matlamat strategi 3, sekolah mengenal pasti sokongan terhadap keperluan sosial, intelek. Dan tuan-tuan boleh lihat semua ini, boleh baca rasa saya. Cuma saya sampailah matlamat strategi 4. Saya nak kongsikan ini. Tadi saya beritahu dengan tuan-tuan, saya buat menilai PSO. Contohnya PSO, Pelan Strategik Organisasi ya. Contohnya Year End Review 2021, penilaian akhir tahun 2021, Pelan Strategi Sekolah 2021 sampai 2025, pasca PKP, PKPB, CPD, semua kita lihat. Apa isunya? Pengurusan kewangan, ada tak isunya? Tuan-tuan, bila PKP banyak duit PCG belum guna. Yang itu yang saya kata sebagai isu. Kan kita rancang-rancang banyak aktiviti tak dapat kita jalankan. Isunya ada duit. Sebenarnya penilaian prestasi yang terbaru ni My Performance. Untuk maklumat tuan-tuan, kalau dalam Herbis ada My Performance. Sekarang ini diberi taklimat untuk AKP saja. Tapi next time tuan-tuan, berdasarkan My Government tu, kita akan hampir semua kita akan bertukar kepada My Performance. Ini info yang untuk kita sebenarnya dapat jadi kita daripada PB3P kita akan beralih kepada My Performance, dan kita kena tetapkan KPI. Lebih dahsyat lagi tuan-tuan, lebih hebat, sebab dia akan balik kepada My Performance. Untuk maklumat tuan-tuan, My Performance ni semua kementerian dah pakai, hanya tinggal Kementerian Pendidikan yang belum pakai My Performance. Jadi apa intervensi tuan-tuan lihat? Penambahbaikan pada pelan tindakan dan pelan operasi, perancangan semula sasaran kerja tahunan. Sebenarnya matlamat strategi kedua saya, kita lihat isu cabaran kajian tindakan. Bila kita PKP, kajian tindakan tak dapat kita buat secara teratur. CPD pun tak dapat. Untuk SG2 ni kan PDP, pencerapan kita tak dapat laksanakan. Seterusnya prestasi murid pun kita tak dapat lihat sepenuhnya. Itu isu saya. Dan seterusnya intervensi, penyusunan semula jadual dan perancangan program, dialog prestasi bersama murid dan ibu bapa. Dengan guru kita boleh buat sentiasa, tapi dialog bersama murid dan ibu bapa kita tak dapat buat, dan kita tambah baik. Seterusnya SG3, kehadiran murid, pengurusan pokok fasa endemik, kemenjagaan murid, dan kita kena cari niche area baru. Dulu kita tak ada cerita mangsang apa semua. Sekarang kita kena jadi cari niche area baru. Sebab itu tuan-tuan, untuk makluman, SMK Tunku Abdul Rahman, kami 2 tahun berturut-turut Johan Kebangsaan ISAM. Kalau tuan-tuan perasan, pada tahun 2019 SMK Sungai Maung hantar peserta tilawah. Tuan-tuan bayang, saya hanya ada 2% murid Melayu, tetapi saya boleh latih murid itu untuk tilawah Al-Quran. Tapi kami latih dia dari tingkatan 1 sampai tingkatan 4. Tingkatan 4 saya suruh dia mewakili sekolah, dia tak mau, malu katanya. Balik sampai tingkatan 5
Masa itu muka jadi tuan rumah, saya dapat naik Johan Negeri. Kalah satu mata sebab saya untuk Johan Negeri. Tapi tuan-tuan bayangkan, kita dengar suara dia menyanyi dan kami tukar, suruh dia belajar taranum dan dapat. Sama juga saya pergi Tengku Abdul Rahman, pelajar tu berbakat dan kebetulan kami dapat jemput Azmil Nawawi datang ke sekolah dan terus Azmil tangkap pelajar tersebut, latih dia dan 2 tahun berturut-turut. Tuan-tuan carilah Isa'e Johan Kebangsaan dalam YouTube pun ada. 2 tahun berturut-turut. Dan sekarang ini saya sedang latih Miss Area Baru Khat. Saya cuba nak mengarahkan sekolah agama di Tunas ke Show ke. Dan sekarang ni pelajar saya baru tingkatan 1. Baru ni peringkat Kuching dapat naik Johan. Tapi dihantar juga ke peringkat negeri lah. Tapi baru tingkatan 1. Jadi saya ada lagi 4 tahun. Jadi perkara-perkara inilah yang perlu dibuat. Kalau Cikgu Tawaran, Cikgu Sami masih ingat, Cikgu Benedict masih ingat, saya di Oya, kami boleh hantar pelajar tingkatan 1 untuk pergi pertandingan bola lisut peringkat negeri di Miri, Cikgu Tawaran, dan kita boleh Johan yang lelaki. Bila pergi SMK Matu, kita boleh kalahkan pelajar Matu tingkatan 4-5, walaupun kami hantar pelajar tingkatan 1. Itu yang kita kata niche area yang kita boleh cungkil, kita boleh cari, termasuk juga lah dengan banyak akademik. Saya bagi contoh tentang KK saja. Seterusnya, kalau kita lihat meningkatkan program ziarah Cakna, penyelesaian, yang ini dipanggil sebagai menilai semula PSO. Dan apabila kita menilai PSO, kita mestilah buat penunjuk prestasi. Ini tuan-tuan, saya buat persediaan untuk my performance, tuan-tuan. Sebab selepas ni, kalau my performance, orang nak lihat pelan strategik sekolah dikaitkan dengan KPI. Jadi KPI, perancangan pengajian untuk guru berbina dan guru bersara, kajian PSO setengah tahun telah dijalankan, PDPC diteruskan menggunakan berbagai kaedah dan pendekatan kesesuaian tahap keupayaan murid dan pencapaian. Ini KAP dia lah, teacher plan. Ada aktiviti pokok digerakkan semula, maklumat perkembangan PBD kepada ibu bapa dan pihak berkepentingan melalui portal rasmi dan media sosial seperti WhatsApp group ataupun Telegram. Setakat ni sekolah-sekolah saya, setiap kelas ada 1 grup ibu bapa. Saya rasa tuan-tuan pun buat. Tapi sejauh mana kita menggunakan pelantar tersebut, itu bergantung kepada keadaan sekolah masing-masing. Sekian, itu saja daripada saya untuk tuan-tuan, dan saya rasa saya buka